Saya mula dengan salam sejahtera, salam durian, apa khabar semua? Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan sihat sejahtera, sihat walafiat. Sekali lagi kita bertemu dalam webinar ceramah saya tentang malam ni kita akan cerita tentang pengawalan penyakit daun durian. Sekali lagi saya nak tanya, suara saya jelas? Okey ya? Jadi tak ada masalah, saya akan masukkan kepada ceramah malam ni terus kepada pengawalan penyakit durian. Nama saya Lim Ching Kee dan kalau sesiapa yang berminat bolehlah ikuti setiap perkembangan saya di Durian Academy. Dan kita lihat daripada gambar yang pertama saya tunjuk ini, inilah yang masalah yang sekarang tengah berlaku di Raub, di Sungai Ruan, di Sungai Kelau yang agak serius penyakit daun. Sebab tu kita menganjurkan khusus ini, hantar sebutan pun saya minta pada syarikat yang menganjurkan. Jadi kita fokus pada masalah pengawalan penyakit daun. Okay, dan company yang sponsor untuk yang malam ni adalah Brightomex lah. Jadi sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Brightomex kerana sudi menjemput saya untuk perkongsian pengalaman durian. Dan kita lihat dari segi pengalaman penyakit durian ni sebenarnya dia melibatkan masalah dan cabaran dalam penanam durian. Kita setiap faham dalam tanam durian ni memang banyak cabaran, memang banyak masalah. Dan setiap masalah dan cabaran tu kita harus teliti apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita fokus supaya kita dapat melihat tindak-tindakan yang kita perlu lakukan. Dan pertama sekali ialah kita nak ketahui apakah peranan daun durian. Dan kita tahu peranan durian pertama ialah menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Dan seandainya kalau kita mempunyai daun yang banyak, daun yang sihat, makanan dapat dihasilkan dengan banyak. Jadi pokok dapat tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan sihat, dapat berbunga dan menghasilkan buah yang banyak. Jadi peranan daun sangat penting dalam penanaman durian. Jadi untuk menghasilkan durian yang berkualiti, ia juga bermula daripada daun. Jadi kalau kita nak memahami masalah durian melalui daun, satu daripada caranya ialah kita memahami isyarat daun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kita tahu menanam durian ni, kalau nak belajar isyarat daun durian ni memerlukan sedikit masa ataupun pengetahuan. Sebenarnya durian tu dia boleh memberitahu kita setiap apa yang berlaku. Contohnya dia hidup dalam sehat ke tidak, atau terlebih air, kekurangan air, terlebih baja, kekurangan baja, diserang oleh penyakit, diserang oleh serangga, segala-galanya kita boleh baca melalui isyarat daun. Contohnya kalau kita lihat daun yang ditunjukkan di sini, pokok memang tumbuh dengan sehat dan juga tumbuh dengan rancak sekali lah. Jadi kalau kita nak belajar durian ni, isyarat daun memang penting. Dan malam ni saya akan tunjukkan isyarat daun yang ditunjukkan ialah masalah yang dihadapi adalah penyakit daun. Contohnya kalau kita lihat gambar yang ini antara satu daripada isyarat yang dikeluarkan oleh daun. Apakah yang sebenarnya berlaku? Kedua, contohnya kita lihat ni yang bintik-bintik ni. Apakah yang sebenarnya daun nak beritahu pada kita? Sebenarnya kita lihat sedang kadang-kadang daun ada yang cantik, ada yang tak cantik kan? Ada yang berbintik-bintik. Ataupun kadang-kadang kita tengok yang bintik-bintik macam ni. Sebenarnya apakah yang durian nak sampaikan kepada kita sebenarnya masalah yang dihadapi. Dan durian pokok tidak boleh bercakap kan. Jadi dia hanya boleh mengeluarkan isyarat melalui daun. Dan kalau kita lihat yang gambar ini pula, berlainan pula isyarat yang dikeluarkan, kering sebahagian, bertombok-tombok pula. Jadi apakah yang sebenarnya durian nak sampaikan kepada kita? Jadi pada malam ini sebenarnya kita akan cuba memahami setiap isyarat yang dikeluarkan oleh daun dan juga memahami cara-cara untuk mengatasinya melalui kaedah penggunaan racun kulat, pengurusan kebun, juga mempraktikkan GAP, Good Agricultural Practice, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil APB, Amalan Pertanian Baik, yang sentiasa diwawakan oleh Jabatan Pertanian.
Dan kalau kita lihat daripada segi masalah daun durian ni, dari segi perosak dan penyakit, kalau kita lihat dari segi masalah daun perosak dan penyakit ni, di sebelah sini kita lihat, dan di sebelah sini adalah dua jenis penyakit yang berlainan. Dan masalah penyakit daun ni memang merupakan satu daripada faktor penting dalam menentukan kejayaan dalam penanaman durian. Okey, kita lihat di sini ya, penyakit durian. Dalam penyakit durian pertama, tak lari daripada kita panggil hawa daun, Rhizoctonia solani. Ada orang panggil daun kering, ataupun ada orang panggil penyakit daun melekat pun ada. Banyak jenis yang diutarakan. Ataupun kita panggil penyakit bintik daun, Phomosys durianis. Satu lagi adalah kita panggil Anthracnose, Colletium geosporidae. Ataupun satu lagi algae, Cephalaris. Dan antara masalah yang dihadapi yang paling kita risau ataupun kita takut adalah Rhizoctonia. Sebab Rhizoctonia ni merupakan masalah paling utama dalam penyakit daun ni, boleh menyebabkan kerosakan ataupun kerugian yang paling banyak kalau kita menanam durian. Okey, kita lihat dari segi Rhizoctonia ataupun hawa daun ni, bagaimana penyakit ni merebak. Sebab kalau kita nak mengawal penyakit, kita kena mula memahami dulu bagaimana penyakit ini merebak. Sebab penyakit merebaklah, kita tahu punca. Dan penyakit ni biasanya merebak melalui air dan angin. Dan punca dia berpunca daripada, kita lihat dia sebenarnya, kalau tanda-tanda Rhizoctonia ni ialah dia akan lecur, dan keliling di sini ada sedikit yang tanda-tandanya, dan bentuknya dalam bentuk yang tidak seragam. Dia akan orang kata bulat sedikit tapi dia tak bujur habis. Ini adalah ciri-ciri Rhizoctonia. Dan dia biasanya sebenarnya dia berasal, patogen ini biasanya berasal daripada tanah. Memang dalam tanah ni ada. Okey, kita lihat lagi. Faktor penularan penyakit ni. Sebenarnya kita nak tahu ialah faktor-faktor yang menyumbang kepada penyakit ini ialah perubahan cuaca. Dan biasanya kita dapati bila masuknya musim panas dan tiba-tiba hujan, kemudian panas lagi, kemudian hujan. Inilah masanya penyakit Rhizoctonia ni merebak. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak mengawal penyakit, bila berlakunya perubahan cuaca, kita kena cepat-cepat ambil tindakan, pergi cek pokok daun kita dulu. Kalau seandainya nampak ada tanda-tanda berlakunya penularan penyakit, kita harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah. Okay. Kedua, kita dapati ialah biasanya Rhizoctonia ni berlaku lebih pada di lembah ataupun di kawasan kaki bukit berbanding dengan di atas bukit. Ini disebabkan kelembapan udara lebih tinggi di kawasan lembah berbanding dengan kelembapan udara di kawasan atas bukit. Contohnya kita perhatikan banyak kebun, kalau yang di atas bukit, contohnya satu kebun yang besar dan luas, biasanya di atas bukit masalah Rhizoctonia kurang. Sebab di atas bukit, satu daripadanya anginnya lebih kuat, jadi pokok tu lebih mudah kelembapan udara dapat dikurangkan, dan berbanding dengan kelembapan udara di kawasan lembah ataupun di kaki bukit. Jadi ini juga antara faktor menyebabkan berlakunya Rhizoctonia. Kalau kita lihat pula dari segi daun pula, kalau biasanya pokok yang terlampau rimbun ataupun yang daun terlampau banyak, ini juga antara faktornya menyebabkan Rhizoctonia berlaku. Dan ini berlaku tanpa kita sedari apabila kita menggunakan baja yang mengandungi nitrogen yang tinggi. Dan kita amat gembira bila dapat pokok kita rimbun, tetapi itu juga satu petanda menunjukkan masalah ini juga akan menghantui kita, ialah masalah Rhizoctonia ni.
Dan kelima adalah variety durian. Kita dapati variety tertentu biasanya lebih mudah diserang oleh rhizotonia berbanding dengan variety yang lain. Contohnya kalau contoh kita perhatikan macam AOI ataupun D2 ataupun udang merah jarang diserang oleh rhizotonia. Tetapi kalau kita lihat macam musang king, blackthorn ataupun duri hitam ni sangat mudah diserang oleh rhizotonia. Ini jugalah yang satu daripada punca juga adalah variety ataupun jenis durian yang kita tanam ini juga adalah menyumbang. Jadi kita tidak ada pilihan sebab dari segi variety ini kita tidak ada pilihan. Tetapi dari segi yang kita boleh buat adalah segi jarak penanaman dan juga dari segi pengurusan secara mampan ataupun kita menggunakan kaedah GAP, Good Agriculture Practice, ataupun kita sebut sebagai amalan pertanian baik. Okey, kita lihat dari segi daun yang rimbun. Memang kita seronok bila dapat pokok daun yang rimbun, daun banyak. Juga satu keseronokan apabila kita menanam durian. Tetapi sebenarnya daun rimbun ni adalah disebabkan kandungan baja nitrogen yang tinggi. Apabila kandungan nitrogen yang tinggi, ia sebenarnya secara tidak langsung juga menyebabkan daun kita mudah ataupun terdedah pada penyakit daun. Jadi kalau boleh kita harus imbangi juga bila kita menggunakan nitrogen yang tinggi, kita juga harus meningkatkan juga kalsium dalam pokok kita ataupun juga unsur-unsur suri untuk memastikan supaya zat itu seimbang. Kalau tidak memang kita sebenarnya secara langsung menyebabkan ataupun kita merangsangkan kulat penyakit rhizotonia yang menyerang daun kita. Dan kaedah kita nak mengawal rhizotonia. Bagaimana kita, kalau tadi saya sebut punca-punca kan, faktor-faktor yang menyebabkan rhizotonia berlaku. Jadi seterusnya ialah kita nak tahu ialah apakah yang sebenarnya menyebabkan kaedah ataupun cara kita nak mengawal rhizotonia ni. Okay. Kita ada 4 cara sebenarnya. Satu ialah penggunaan racun kulat tepat pada waktunya. Jadi kalau kita tahu bila berlakunya rhizotonia ataupun hawa daun, penggunaan racun kena seawal mungkin. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukanlah pemeriksaan di kebun. Kalau boleh seminggu 2 kali, sekurang-kurangnya pergi round kebun tengok apakah ada tanda-tanda awal berlakunya masalah hawa daun ataupun rhizotonia. Kedua ialah kita nak pastikan sistem saliran yang baik. Kalau kita ada sistem saliran yang baik, akar kita dapat tumbuh dengan sihat. Bila akar dapat tumbuh dengan sihat, penyerapan zat lebih banyak, pokok akan lebih kuat. Jadi ini sekurang-kurangnya juga dapat mengurangkan masalah pokok ataupun mengurangkan diserang oleh penyakit hawa daun. Ketiga yang kita perlu berikan sedikit perhatian adalah pengurusan nutrien yang seimbang. Biasanya nutrien kita bagi ni kalau boleh bukan hanya setakat NPK, tetapi juga kita nak bagi zat yang seimbang, iaitu dari segi organik, dari segi mineral, kalsium, magnesium dan lain-lain. Dan keempat yang penting adalah pemangkasan pokok dan juga pengudaran pokok yang baik. Biasanya di Malaysia boleh dikatakan jarang orang melakukan pemangkasan pokok. Kebelakangan ini mungkin disebabkan kita mula mempromosikan dan banyak orang dah mula mempraktikkan. Kalau kita tengok dulu memang boleh kata tanam tinggal kan, jarang buat pemangkasan. Jadi pokok pun tumbuh tinggi macam pokok balak. Jadi bila pengudaran tidak baik, dia menyebabkan kelembapan ataupun dari segi humidity dalam pokok tu memang tinggi dan mudah diserang. Jadi bagaimana kita nak mendiagnosis jangkitan rhizotonia ataupun bagaimana kita nak melihat ataupun mengkaji bagaimana rhizotonia ini menjangkiti. Ini adalah satu gambar yang ditunjukkan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang tengok. Ini adalah petanda awal di mana rhizotonia mula menyerang. Kalau nampak petanda ni cepat-cepat
buat sembarang. Kalau tidak memang terlewat nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu perkara asas yang penting. Kalau kita nak mengawal, jangan tunggu sehingga kita dapat setengah pokok tadi serang baru kita ambil tindakan. Itu sudah terlewat lah. Nasi sudah jadi bubur. Jadi kalau boleh, sebab tu kita nak mewawakan supaya penggunaan racun kulat tu tepat pada waktu. Iaitu kalau boleh, biasanya lah, bila musim panas dan tiba-tiba hujan, kalau boleh masa itulah kita mulakan langkah kawalan dulu, pencegahan ataupun langkah pencegahan dahulu. Okay. Kalau boleh, gunakanlah racun kulat, contohnya Monsterin, antara satu daripada racun kulat yang boleh dikatakan berkesan untuk mengawal hawa daun ataupun Rhizotonia. Kalau boleh, silalah sembur yang Monsterin ini sebelum penyakit itu merebak. Kalau sudah merebak memang terlewat dan daun yang sudah kena serang dia tidak akan pulih kembali, dia akan jadi berbintik-bintik kan. Contohnya, ini adalah tahap, kita nak lihat dari segi tahap jangkitan penyakit Rhizotonia. Kalau kita lihat pokok ni, kalau orang biasa mungkin dia tak perasan yang sebenarnya pokok ini sebenarnya sudah kena Rhizotonia. Kalau kita lihat di sini ya, contohnya, ini adalah jangkitan awal. Tengok yang daun dia ada bintik-bintik sedikit. Ini sebenarnya sudah kena Rhizotonia. Cuma banyak orang tidak perasan ini adalah tahap sudah mulanya bermula jangkitan awal. Kalau kita nak perhatikan sampai dah masuk ke peringkat kedua memang sudah terlewat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan lihat daun ni. Ini dah kena. Yang belakang ni dah kering. Ini dah kena lagi. Jadi kalau boleh pada masa ni kita kena ambil tindakan segera untuk melakukan rawatan. Kalau kita tidak buat memang bila dia masuk ke peringkat kedua memang susah. Contohnya ini adalah tahap jangkitan yang peringkat kedua, ketiga dah. Nampak di sini? Daun dah mula gugur. Dan dulu daun ni memang padat. Sekarang sudah kita boleh melihat tembus. Sudah ada kawasan yang banyak yang boleh lihat tembus. Daun dia sudah gugur banyak. Ini antara faktor-faktor ialah kita terlewat mengambil tindakan. Dan ini sudah masuk ke tahap jangkitan yang sudah serius ataupun kita panggil tahap jangkitan yang teruk dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kalau masuk tahap ini memang dia akan mengganggu pertumbuhan pokok kita. Walaupun dia tidak membunuh pokok kita, tetapi dia boleh dikatakan sudah mengganggu pertumbuhan pokok agak serius dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau nak memastikan kita mengawal dengan baik, satu daripadanya ialah kita harus pastikan buat pemeriksaan sekerap yang mungkin. Dan dalam buat diagnosis, biasanya kita sering melakukan kesilapan dalam membuat diagnosis ini juga antaranya kita juga ada buat kesilapan. Contohnya kita lihat yang ni, banyak orang ingat ini adalah Rhizotonia juga, ya. Ini sebenarnya bukan Rhizotonia ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini masalah apa? Kekurangan air. Kalau kita lihat dari segi daun di sini ya. Nampak tak daun yang saya tunjukkan di sini? Dia cuma kering di penghujung daun ni. Yang ni bukan Rhizotonia. Ini lebih pada simptom kekurangan air. Jadi kesilapan diagnosis sering berlaku jugalah dalam bila kita nak memastikan adakah ni Rhizotonia atau tidak. Kedua, kita lihat lagi satu kesilapan diagnosis. Ini juga gambar saya nak tunjukkan. Walaupun nampak macam Rhizotonia, dia kering-kering sedikit kan. Ini lebih pada masalah terlalu banyak baja yang kita tabur ataupun terlalu berdekatan dengan pokok. Dia akan menyebabkan berlakunya simptom ini. Terus kita lihat lagi. Okey, kita lihat ni lagi. Dan kesilapan diagnosis juga boleh berlaku. Kita lihat yang ada daun di sini tiba-tiba kering. Yang ni yang tadi ada orang tanya kena masalah ranting atau ulat yang diserang pokok. Ini antara masalahnya ialah cikada menyerang pada dahan. Sebenarnya cikada bertelur pada dahan batang yang menyebabkan daun ni dahan ni kering. Dan yang ni pula
kadang-kadang kita ingat masalah penyakit, tapi sebenarnya adalah ranting patah. Kadang-kadang ni mungkin dipanjat oleh monyet ataupun kecerahan fizikal menyebabkan ranting patah, dan kita anggap ni mungkin penyakit. Tidak, ini adalah masalah dahan patah. Okay. Dan contohnya kalau kita sudah buat rawatan, ini antara contoh-contoh yang selepas kita buat rawatan dengan Monserin, daunnya sudah kering, tapi dia tidak akan pulih lagi. Dia akan menjadi sebahagian. Jadi ini juga akan mengurangkan fotosintesis. Jadi kalau boleh kita jangan merawat bila nampak sudah serius baru buat, itu sudah terlewat. Kalau boleh kita buat seawal mungkin. Jadi nak memastikan masalah tidak berlaku, kalau boleh ialah buatlah pemeriksaan kebun sekerap mungkin lah. Kalau boleh seminggu 2 kali. Dan seandainya sudah berlakunya penularan penyakit, kalau boleh kita kena sembuh berturut-turut seminggu sekali untuk 2 minggu, sekurang-kurang 2 pusingan, untuk memastikan kita dapat menghentikan penyakit hawa daun ini daripada terus merebak. Kalau boleh kita nak sembuh 2 kali dalam seminggu sekali, dan selepas seminggu kita sembuh sekali lagi. Okay. Kalau kita lihat pada gambar ini, sebenarnya kebun ini sebenarnya menghadapi masalah yang sangat serius dengan rhizotonia. Daunnya boleh kita gugur habis, sekarang tumbuh daun baru balik. Jadi kalau seandainya berlaku, kebun ini dulu memang cantik, redup sekali, tapi tak disangka-sangka pada 2 bulan ini disebabkan perubahan cuaca dan pokok masa itu tengah berbuah lebat, diserang oleh masalah rhizotonia. Dan kalau kita lihat apakah masalah rhizotonia ni, dia boleh menyebabkan daun mati. Okey, satu daripadanya. Kedua ialah ranting. Kalau pokok yang kecil atau pokok yang besar ni pun ada yang rantingnya kering mati. Tidak larilah. Kalau dia serius, kalau kita tidak tindakan adalah keguguran daun. Bila daun diserang memang habis gugur habis. Memang daun durian akan gugur. Keempat adalah penurunan hasil. Kita dapati kalau daun dah kurang, jadi makanan tidak dapat disintesiskan. Jadi hasil juga akan menurun. Ini antara faktor yang kita harus beri perhatian. Dan akhirnya pertumbuhan pokok kita terencak. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan ialah durian ni daunnya sentiasa sihat dan elok. Kalau tidak, memang akan menyebabkan kerencatan dalam pertumbuhan seandainya berlakunya rhizotonia. Okay. Seterusnya kita lihat kepada masalah rhizotonia lagi. Kalau kita lihat dalam ini melalui drone, gambar saya ambil, kebun ini pun sebenarnya boleh kata hampir keseluruhan kebun dah diserang. Dulu memang nak lihat tu memang hijau gelap lah. Dan kita lihat di sini seluruh kebun dah dijangkiti, kecuali saya bulatkan di sini ada 2 pokok di sini. Daripada variety yang berlainan, jadi terselamat. Biasanya kalau musangking, kalau dia kena satu kebun tu, sebab sekarang kalau orang tanam memang satu kebun penuh dengan musangking kan. Kalau sekali kena memang dia akan merebak ke seluruh kebun. Jadi bila kita tanam secara monoklon ataupun satu jenis durian sahaja, kita kena berikan sedikit perhatian dari segi pengurusan masalah ni. Kalau tidak memang dia akan menjadi satu ancaman kepada kita. Dan kita lihat penurunan hasil. Yang ini di bawah kita tengok dia pasang jaring. Maksudnya durian sebenarnya sudah berbuah banyak. Tetapi disebabkan daun gugur ni lah, rhizotonia ni menyebabkan pokok mengalami kerencatan dan juga musim yang akan datang hasilnya akan menurun. Dan wabak ni ataupun penurunan penyakit ni sekarang agak serius di Raub dan terutama di kawasan Sungai Ruang dan Sungai Kelau yang sekarang kita perhatikan. Banyak petani menghadapi masalah ini. Dan salah satu faktor yang dihadapi adalah disebabkan pokok mereka sudah tinggi, semburan tidak sampai.
contoh kita lihat pokok ni, masih ada banyak buah yang tergantung di atas pokok kan. Kalau daun dah gugur dan tumbuh pucuk baru, kualiti durian pun menurun sebab tidak ada makanan yang mencukupi untuk membantu pertumbuhan buah durian. Dan kita lihat ialah contohnya ini adalah satu daripada kebun yang kita buat rawatan dan tidak ada buat rawatan. Kebun yang ini adalah kebun saya sendirilah. Kita buat rawatan. Jadi kita lihat ialah tak ada masalah. Sedikit sahaja. Yang di sebelah sini pula kebun yang jiran saya tidak jauh daripada saya. Sebab pokoknya terlampau tinggi, tiada melakukan rawatan. Jadi kita lihat dari segi dari atas ni memang boleh kata banyak daun dah kering, nampak di sini. Yang bawah okey, yang atas semua kering. Ini juga antara faktor-faktor disebabkan ketinggian pokok dan juga semua orang tidak sampai. Jadi antara kaedah yang kita harus lakukan iaitu melalui selalu yang diperkenankan oleh Jabatan Pertanian, iaitu GAP, Good Agriculture Practice, ataupun kita panggil APB, Amalan Pertanian Baik. Satu daripada faktornya ialah kita buat pemangkasan. Ini adalah contoh pemangkasan yang kebun yang saya lawat dulu. Kalau kita lihat tengok dari segi cabang dia pun sebenarnya memang 90 darjah ke bawah. Ini antara satu daripada kawalan yang baik dan kita juga boleh mengawal ketinggian pokok, memudahkan pengurusan dan juga kalau kita melakukan pengemburan racun pun mudah sedikit. Jadi kalau tuan-tuan yang baru tanam durian, kalau bolehlah sila praktikkan jugalah kaedah cantasan dahan. Ya. Nampak? Jadi sebenarnya pemangkasan pokok ni bukan hanya untuk berbuah dan juga bukan untuk hanya mengawal ketinggian, tetapi juga untuk memastikan pengudaraan pokok yang baik. Kalau kita dapat memastikan pengudaraan yang baik, pengangkit hawa daun ini juga dapat dikawal dengan baik. Selain daripada kita hanya bergantung pada penggunaan racun kulat, tapi dari segi kita juga pengurusan ataupun amalan dalam ladang juga penting. Tujuan kalau kita buat pemangkasan, salah satunya ialah kita nak kurangkan kelembapan di dalam pokok, kelembapan udara di dalam pokok. Sekiranya kita dapat lakukan setiap bulan pemangkasan dan juga mengurangkan dahan-dahan yang kecil supaya dahan tu jangan terlalu banyak. Kalau banyak, selepas berbuah dia kering dan pokok akan semakin tinggi. Okey, kita lihat lagi. Kaedah mengawal rhizotonia. Ini saya tunjukkan satu contoh gambar di mana pemangkasan tidak dilakukan. Jadi penggunaan pokok dia tidak baik. Jadi kalau kita buat pemangkasan, contohnya kita lihat kebun di sini ya. Yang saya buatkan bulat di sini, dua merah bulat di sini adalah contoh-contoh kebun terlampau tinggi. Bila semua racun, tengok yang di bawah masih hijau lagi kan. Yang atas dah kering. Ini adalah satu faktornya ialah semua racun tidak sampai. Dan juga ada petani yang menganggap ini adalah penyakit penyakit daun, dia salah taksir, dia ingat penyakit ulat yang mengganggu. Ini juga kadang-kadang kita salah taksir. Ada orang ingat ni adalah diserang oleh serangga, perosak. Tetapi sebenarnya bukan. Kalau kita lihat tiba-tiba daun gugur banyak, serangga tidak akan menyerang begitu cepat. Biasanya adalah kulat yang menyumbang pada masalah ini, dan ini adalah satu daripadanya kita bagaimana kita nak menilai ataupun memastikan kaedah yang kita pastikan yang penyakit yang serang tu penyakit apa yang menyerang pokok kita. Jadi biasanya kalau pokok yang terlalu tinggi, racun kurat tak sampai, last yang atas tu daun gugur habis. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, sila lakukanlah pemangkasan yang seboleh-bolehnya, jangan terlalu tinggi. Kalau tidak, suka untuk kita nak menguruskan. Dan ini tengok dalam gambar ni saya tunjukkan di yang di tanda aras yang kuning di sini. Sebab tiada lakukan pemangkasan, pokok dah terlalu tinggi. Yang di atas ni racun tak sampai. Tengok dalam kotak ni. Sebab sembarang racun tak sampai,
daun di atas gugur habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh pokok tu jangan terlampau tinggi. Kalau boleh kita nak kawal ketinggian dia, kalau bolehlah kurang daripada 10 meter. Tapi sekarang ni saya tengok kebun yang di Sungai Ruang dan Sungai Kurang ada yang sudah mencapai 20 tahun, 30 tahun. Pokok mereka dah sampai kadang-kadang 30 meter, 40 meter tinggi. Jadi nak menyembur tu memang sangat susah. Sangat sukar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh kawallah ketinggian pokok dan jangan tanam terlampau padat juga. Tanam padat mungkin untuk peringkat awal memang bagus sebab hasil mula tinggi kan. Tetapi semakin pokok kita membesar, kalau terlampau padat, masalahnya akan menjadi semakin mencabar. Dan kita masuk, selepas dah cerita panjang tentang hawa daun, kita masuk kepada penyakit bintik daun ataupun kita pakai pokmosis. Yang ni sebenarnya sering kali berlaku bila berlakunya kelembapan tanah yang tinggi ataupun pengudaraan tanah tidak baik. Biasanya berlaku di tempat-tempat yang tanah terlampau lembab ataupun mungkin cara pengairannya tidak betul ataupun jenis tanah mereka tanah tu mungkin jenis tanah liat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tahu menguruskan saliran dengan baik, biasanya pokmosis dapat dikawal dengan baik. Dan bintik-bintik ni yang ditunjukkan di sini ialah dia bintik hitam dan dikelilingi dengan warna kuning sedikit. Ini adalah simptom-simptom penyakit bintik daun. Dan di sini pula juga penyakit bintik daun bercampur dan juga pembazaan terlampau tinggi. Ini lebih pada pembazaan terlampau tinggi menyebabkan akar lecur. Bila akar lecur, pokok jadi lemah, penyakit bintik daun mudah menyerang. Dan biasanya kalau kita lihat dari segi akar, biasanya dia ada masalah akar reput ataupun kita panggil Phytophthora. Dia berkait rapat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pokmosis ni ataupun penyakit bintik daun ni dia berkait rapat dengan sistem akar juga. Dan bagaimana kita nak mengatasi? Kita ada banyak pilihan. Satu daripadanya ialah menyembur dengan racun. Tetapi bagi saya juga selain pada menggunakan racun, kita juga boleh mengawal mewujudkan sistem saliran yang baik. Contohnya kebun yang tanah rata ni kita gali dengan parit. Biasanya bila kita gali dengan parit, masalah Phytophthora juga dapat dikurangkan. Pokmosis juga jarang berlaku dan pokmosis biasanya berlaku lebih pada pokok yang muda ataupun anak pokok. Kalau pokok dewasa berlaku memang penggunaan tanah agak serius ataupun pokok tu menghadapi masalah yang besar. Dan kalau kita lihat dari segi di sini juga atas bukit, kita juga buat saliran supaya air tidak melintas melalui pokok. Jadi ini juga sekurang-kurangnya juga membantu dalam pengudaran tanah. Akan memerlukan oksigen. Jadi kalau kita memastikan oksigen cukup, pokok pun dapat tumbuh dengan sihat. Dan ada kalanya juga kita terserempak dengan satu lagi penyakit daun. Colletium ataupun kita panggil Anthracnose. Anthracnose ni memang mudah nak baca isyaratnya, iaitu bintik dia ada lapisan begini. Biasanya kalau kita nak kawal Anthracnose ni, dia biasa berlaku juga pada tempat ialah anak benih, anak pokok. Kenapa boleh berlaku? Dia ada beberapa faktor. Faktor daripadanya ialah cara penyiraman air. Biasanya banyak nursery dia siram air tiap hari ya. Jadi kelembapan tinggi. Sebenarnya Anthracnose jarang menyerang. Boleh kata Anthracnose ini bukan penyakit utama dalam durian, tetapi disebabkan cara pengurusan kita ni menggalakkan Anthracnose menyerang. Salah satu sebab ialah kaedah penyiraman. Kedua, kita lihat dari gambar ini juga, anak benih disusun terlampau rapat. Ini juga menyebabkan pengudaran tanah tidak baik. Dan juga pengudaran pokok pun tidak baik. Dan dari segi media yang digunakan juga, tanah saja, kelembapan terlampau tinggi.
Jadi Anthracnose akan menyerang. Dan Anthracnose biasanya hanya berlaku pada anak pokok. Jarang kita perhati dia berlaku pada pokok dewasa. Jadi kalau sesiapa yang nak anak benih ini dan faktor lain adalah penggunaan baja. Banyak orang menggunakan kandungan baja N yang terlalu tinggi. Itu juga antara faktor yang menyumbang. Jadi kalau untuk mencegah, tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh juga pertimbangkan menggunakan biocopper sebagai langkah pencegahan terhadap Anthracnose. Walaupun kita tahu Anthracnose juga boleh menggunakan racun-racun kulat lain seperti difenoconazole ataupun Mancozeb dan lain-lain juga. Tapi antara kawalan yang bagus kita boleh gunakan adalah biocopper. Dan tuan-tuan dan puan-puan kita lihat satu lagi yang sering sangat banyak orang hadapi, masalah alga yang berlaku pada daun. Dia boleh warna hijau, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna coklat. Dia ada banyak warna. Tuan-tuan dan puan-puan boleh perhatikan juga lah. Masalah ni juga agak serius juga, terutamanya bagi sesiapa yang menggunakan folia baja yang terlampau tinggi N, dan di kawasan tropika contohnya di Malaysia ni memang disebabkan kelembapan udara kita tinggi dan juga cuaca yang panas, dia sangat kondusif untuk pertumbuhan alga, terutama di tempat-tempat yang terlindung daripada cahaya matahari. Memang pertumbuhan alga tu lebih cepat dan juga memang dia tumbuh dengan sihat. Jadi apa yang kita perlu lakukan ialah kita lihat ialah alga ni kalau dia menyerang, dia boleh menyebabkan banyak benda berlaku. Contohnya antara faktor yang penyumbang utama adalah kekerapan penyebaran folia tanpa racun kulat. Biasanya bila kita sembuh folia, kalau kita tidak lihat apa-apa berlaku, kita tak campurkan racun kulat, ini juga sebenarnya menggalakkan pertumbuhan alga. Terutamanya kita lihat tengok daun ni, boleh kita hampir semua dah ditutupi oleh alga. Kalau di bawah di sebelah daun bawah ni juga sama. Dan bila ditutupi oleh alga, fotosintesis daun juga dikurangkan. Kita tahu kalau fotosintesis dikurangkan, pertumbuhan pokok akan menjadi lambat ataupun makanan yang dihasilkan akan dikurangkan juga. Dan kedua adalah stomata daun tersekat. Bila daun tersekat, daun tidak boleh berfungsi. Jadi daun tidak boleh fungsi, dia sebenarnya akan menjadi satu beban. Dia akan menjadi satu beban kepada pokok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh elakkan penggunaan semburan folia tanpa racun kulat. Kalau boleh nak sembuh, kita akan campur racun kulat supaya tidak berlaku masalah ni. Dan masalah ni boleh dikatakan juga menjadi satu masalah yang besar kepada petani di kawasan Raub ni juga, atau juga di seluruh Malaysia ni. Kita perhatikan banyak masalah petani menghadapi masalah ni. Sebab kalau kita menggunakan baja folia, dia memang merancakkan ataupun membantu pertumbuhan, tetapi pada masa sama juga dia juga boleh mengganggu dari segi pertumbuhan pokok disebabkan pertumbuhan alga ni lebih cepat. Dan dia bukan hanya pada daun sebenarnya, dia juga menyebabkan pertumbuhan pokok duit-duit pada batang durian. Dia akan mencepatkan pertumbuhan pokok duit-duit di pokok durian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita dapat mengawal dengan baik, masalah ini dapat dikurangkan. Dan biasanya dia berlaku di tempat yang teduh, iaitu terlindung daripada cahaya matahari. Tempat itu memang lembap, dan di situlah tempatnya kita perhatikan paling banyak. Dan antara cara pengelasan juga ialah kalau tempat-tempat yang tak dapat cahaya matahari ini, sebenarnya daun tu kita boleh buang. Sebab tidak, dia sebenarnya kalau tak dapat matahari, dia juga merupakan satu beban pada pokok. Jadi setiap musim durian habis, kita boleh buangkan daun-daun yang tua yang terlindung yang ada macam ni, kita boleh buangkan juga. Jadi dapat pertumbuhan pucuk baru dan daun yang baru yang sudah matang memang menghasilkan makanan yang lebih baik daripada daun yang sudah tua-tua. Dia memang tidak berfungsi dah. Ataupun berbanding dengan daun muda, daun tua-tua ni memang fungsinya jauh kurang daripada yang baru lah. Jadi kita lihat perbezaannya ialah alga ni
Yang ni yang dibuat tanpa rawatan. Dia tak ada racun kulat. Yang ni selepas rawatan, daun yang baru pun yang tumbuh ni tak ada kulat hijau lagi. Yang ni memang dia buat setiap kali dia sembuh dia buat rawatan. Jadi kurang masalah agar ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak mengurangkan masalah agar paling mudah gunakan biocopper. Biocopper ni satu kebaikan ialah dia diekstrak daripada limau copper dia, dan memang boleh digunakan dalam organik juga. Antara racun biocopper sangat yang ni racun cuprum ni, ini antara satu daripada pilihan yang sangat bagus lah. Dan kita menggunakan ini sebagai kaedah pencegahan sebelum berlakunya merebaknya kulat alga. Dan seterusnya antara rawatan yang kita boleh lakukan lagi ialah ini adalah buat semboran menggunakan nalka untuk merawat keasidan tanah. Satu daripada caranya kita nak merawat keasidan tanah ialah kalau tanah yang kurang berasid, akan dapat tumbuh dengan banyak, pengambilan zat akan meningkat, pokok akan tumbuh dengan sihat. Dan tuan-tuan dan puan-puan tengok, ini adalah busuk yang saya perkenalkan. Kita tahu sebenarnya kalau di Malaysia, saya merupakan orang yang pertama mempopularkan buat busuk, sistem busuk ini. Sebab kita dapati sistem busuk ini dapat mengurangkan masalah kanker. Di samping itu juga masalah akar rumput ni dapat dikurangkan dan pertumbuhan pokok akan lebih cepat lagi. Dan kalau kita dapat mengawal keasidan tanah dengan baik, dia dapat meningkatkan penyerapan nutrien dan sebenarnya dia meningkatkan tahan penyakit. Sebab tu kalau kita bagi kalsium yang cukup, pokok durian jarang ataupun kurang diserang oleh penyakit hawa daun ini juga. Ini juga antara faktor yang sangat penting dalam memastikan pokok kita daripada kena penyakit. Biasanya saya galakkan gunakan kapur cecair sebab apa? Kehalusannya adalah 1.2 mikron ke bawah. Dan kita tahu stomata daun adalah 3 hingga 7 mikron. Kalau kita semua daun pun dia dapat diserap berbanding dengan kapur yang dalam bentuk serbuk. Biasanya dalam bentuk serbuk adalah murah, tetapi biasanya dari segi saiz molekulnya adalah lebih kurang dalam lingkungan 5 hingga 100 mikron. Kadar yang dapat diserap tu sangat sedikit lah. Jadi kadang-kadang kita tabur dan dapati kesan tak ketara. Antara sebabnya ialah disebabkan saiz kapur itu sendiri. Ya. Dan kita juga boleh menggunakan kaedah pengapuran bukan hanya menggunakan cara manual untuk sembuh, tetapi kita juga boleh mempraktikkan dari segi kaedah fertigasi, iaitu kita menggunakan nanoka untuk merawat keasidan tanah, iaitu dalam sistem pengairan. Ini juga memudahkan kita melakukan rawatan. Di Malaysia ni sekarang kita dah banyak orang dah memulakan juga sistem pengairan. Kalau dulu memang kita tanam bergantung pada cuaca kan. Tetapi hari ini kita dah tahu kita tak boleh bergantung pada cuaca. Kalau berlakunya El Nino memang pokok kita akan menghadapi kecederaan. Jadi satu daripadanya selain pada pengawalan pengairan, kita juga mengawal keasidan tanah melalui fertigasi. Dan fertigasi ini bukan hanya untuk pengapuran juga, tetapi juga untuk pembajaan. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan kita dapati ialah kalau kita menggunakan kaedah fertigasi, pertumbuhan pokok kita memang tumbuh luar lebih cepat daripada kaedah yang kita praktikkan secara tradisional. Kalau kaedah tradisional yang kita pakai ialah baja kita tabur dan tunggu hujan baru dapat diserap. Ataupun kita siram air saja tak ada baja, pertumbuhan pokok pun lambat. Contohnya kita dapati kalau kita menggunakan fertigasi, biasanya kita dapati banyak kebun yang saya buat konsultansi 3 hingga 4 tahun sudah berbuah. Ini antara faktor-faktor yang sangat menarik. Jadi kita dapat mengurangkan masa menunggu
untuk pokok berbuah. Kalau dulu kita sebut, waktu saya mula-mula masuk dalam industri durian, banyak petani beritahu saya perlukan 8 hingga 9 tahun. Selepas beberapa tahun, sebab sudah mula menguasai ilmu, banyak orang kata boleh berbuah 7-8 tahun. Kemudian dikurangkan jadi 5-6 tahun. Hari ini banyak orang kata durian boleh berbuah 3 hingga 4 tahun. Tetapi di Malaysia, kita tahu banyak orang sekarang sudah boleh pokok durian berbuah 3-4 tahun. Tetapi purata kita nak tahu berapa peratus yang sebenarnya berbuah dalam kebun itu tak banyak. Banyak mungkin yang banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini antara cara-cara yang dipraktikkan. Jadi kalau kita nak menanam durian, kita kena gunakan teknologi yang terbaru supaya kita dapat bersaing dengan negara jiran kita, terutamanya Thailand. Sebab pesaing kita yang paling rapat sebenarnya adalah Thailand juga. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kita juga boleh melakukan rawatan dan pencegahan penyakit daun melalui kaedah semburan daun lah, folia kan. Kalau kita perhatikan pokok yang di sini yang buat semburan daun ni, pokok ni umurnya lebih kurang dalam 2 tahun. Ini salah satu kebun yang saya buat konsultasi ya. Lebih kurang dalam 2 tahun pokok ni. Agak besar, 2 tahun lebih sedikit lah. Jadi kita tahu ialah kalau kita bagi pembajakan yang cukup, pengairaan yang cukup, penjagaan yang rapi, sebenarnya kita boleh membantu pertumbuhan pokok dengan cepat. Dan kita lihat dari segi kebun ni, dari segi latar belakang jugalah. Memang rumput semua dipotong di sekeliling dan juga tempat berjalan saja. Yang lain kita simpan. Apa yang selalu saya sebut adalah rumput merupakan kulit kepada tanah. Jadi kalau kita nak memastikan pokok kita tumbuh sihat, rumput juga adalah merupakan penjana organik di mana dia boleh menghasilkan makanan, dia menghasilkan bahan organik dan merupakan makanan kepada cacing tanah. Bila cacing tanah banyak, dia dapat mengeburkan tanah. Bila dapat mengeburkan tanah, pertumbuhan akar lebih sihat, pokok akan tumbuh lebih cepat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu contoh kebun yang saya buat di ini sebenarnya di Pahang jugalah, yang memang menggunakan kaedah fertigasi, pengurusan secara bersepadu, mempraktikkan GAP, Good Agricultural Practice, ataupun kita pakai APB, amalan pertanian baik. Dan kebun ini memang menjadi harapan saya ialah dalam 3 hingga 4 tahun akan berbuah. Dan kalau boleh kita mengharapkan purata berbuah tu boleh dapat dalam 7 hingga 80% lah. Dan ini adalah satu cadangan bagaimana kita nak mengawal hawa daun ini. Seandainya kita nak buat pencegahan, kita boleh lakukan setiap minggu, sebab banyak orang kekerapan mengembur tu berlainan, mengikut setiap petani adalah berlainan. Ada petani yang buat seminggu sekali, ada yang buat 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada petani yang sebulan sembuh sekali sahaja. Tetapi bagi saya, kalau sembuh sebulan sekali itu memang susah kita nak mengawal seandainya berlakunya wabak penyakit hawa daun. Kalau boleh, saya nak cadangkan ialah mungkin boleh buat seminggu hingga 10 hari sekali. Okey, contohnya minggu pertama, kita gunakan sekilo monsterin campur dengan 1000 liter air, sembuh basah setiap pokok lah. Ini nisbah bancuhan adalah 1/1000. Dan minggu kedua kita boleh menggunakan biocopper, campur 1000 liter untuk sebagai juga bila kita campur dengan baja, campur dengan racun serangga. Minggu ketiga kita boleh gunakan biocopper, campur dengan 1000 liter dan juga campur dengan racun serangga perosak dan juga baja daun. Dan minggu keempat ini ada sedikit tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil perhatian. Minggu keempat ni satu kelebihan ialah kita menggunakan nanokalsium. Kita sembuh pada daun dan juga sembuh pada akar. Tujuannya ialah kalau kita sembuh daun, dia sebenarnya boleh meningkatkan pertumbuhan pokok dan pokok akan jadi hijau dan dia lebih tahan penyakit. Dan apabila kita sembuh pada akar, dia sebenarnya juga boleh membantu membetulkan keisidan tanah. Jadi kalau boleh kita nak menggabungkan kedua-dua, memudahkan kerja kita, iaitu menggunakan 5 liter campur 1000 liter, membasahi pokok daun pada daun dan juga akar. Ini antara cara-cara yang kita gunakan untuk mengawal masalah hawa daun lah. Jadi dengan cara-cara ini semoga dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan
mengurangkan masalah hawa daun ataupun kita dapat mencegah. Dan seandainya kalau berlakunya hawa daun ini merebak dengan serius atau menteruk, mungkin semburan monster ini perlu diulang pada minggu kedua juga menggunakan monster ini. Kalau tidak, kita menggunakan kaedah ini setiap bulan sekali monster ini dengan biokopomen sudah mencukupi. Tetapi kalau untuk kita nak rawat dengan secara intensif, ini antara cara yang boleh dipraktikkan. Jadi pada malam ni saya ingat lebih kurang 45 minit. Saya sudahi dengan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi sekali lagi menghadiri kursus saya.